saudara, pagi ini kita mulai dengan slot ceramah yang pertama. Dan untuk slot ini kita akan bersama dengan yang dihormati Penolong Kanan Pesuruhjaya Kamrul Zaman Ahmad, iaitu Pengarah Jabatan Integriti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang mana akan berkongsi maklumat berkaitan dengan Jabatan Integriti. Dipersilakan. Semahal-mahal jam kita kan bukan menunjukkan kita menepati waktu berbandingkan dengan jam yang murah. Kalau ikutkan program kita sepatutnya start pukul 10 kan. Ini saya tengok lebih sikit lah, 10.1, 10.2 minit. Sebab di dalam integriti, perkara utama sekali dari segi masa adalah menepati masa. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa orang yang kerugian? Maknanya orang-orang yang lalai kan, tak mematuhi masa. Untuk makluman tuan-tuan, pagi tadi baru saya tengok slide ni, bila saya tengok saya pun terkejut, terpampang gambar saya. Kan? Ini mungkin tak nampak lah, saya buka kopi lah. Baru nampak kan, baru nampak real kan. Okay, next slide. Sebelum saya masuk di DBKL ni kan, ramai orang di luar sana bagi tahu dekat DBKL banyak masalah kan, dari segi kuasa dia dan selalu minta duit apa semua. Benda ni saya tak menafikan, betul, tapi pada saya adalah satu yang tidak adil untuk saya menghukum sebelum saya masuk di dalam. Maknanya saya tak tahu sebenarnya keadaan dia macam mana sebenarnya. Bila saya tengok dari segi kami punya statistik tindakan detektif, tak adalah banyak sangat pun, tak adalah sampai tak lebih daripada 70 pun dalam satu tahun, dalam 3 tahun kebelakangan ni lah, tak sampai pun 80 ataupun 100. Maknanya dia masih lagi boleh dikawal. Cuma cara kita nak mengawal dia macam mana? Itulah adanya Jabatan Integriti ni. Maknanya kami ni akan melihat, kita akan tengok dari segi mungkin ada tata cara kerja ke, SOP kerja yang something yang tak betul, kita akan cuba bantulah. Sebenarnya saya 2 bulan lambat masuk di DBKL ni. 2 bulan tak ada pengarah. So bila saya masuk, yang Ustaz Abdullah tu, yang salah seorang pegawai di ITB, dia cakap, Tuan ni laju sangat lah. Tuan dah masuk G5. Saya cakap, Ustaz tak boleh Ustaz. Sebab saya 2 bulan dalam Jabatan Integriti tak ada pengarah. So saya kena cepat lah, kena catch up, saya kena faham. Sebab tu saya selalunya kalau saya free, saya akan pergi ke buat lawatan di jabatan di pejabat cawangan. Contohnya di hari itu saya pergi di Titi Wangsa, dan juga dalam minggu ni hari itu saya pergi ke unit Berkuda. Sesampai saya sana, dia tanya, Tuan nak cek file ke? Saya tanya, dah, saya datang sini saya nak buat lawatan. Sebab saya tak tahu kan, orang baru kan, mesti kita nak buat lawatan. So saya bagi tahu, saya nak tahu pula, saya nak belok apa ni, unit Berkuda lah. Yang saya terkejut bila pengarah dia datang pergi ke jabatan, Tuan sini ada masalah ke? Tengok, tuan-tuan tengok tak? Bila seorang pengarah pergi ke satu-satu jabatan membuat kira lawatan kerja ataupun kunjungan hormat, tiba-tiba tanya, sini ada masalah. Maknanya mungkin di situ ada masalah. Kan, mungkin dia ingat saya datang situ untuk menanyakan pasal masalah. Tapi sebenarnya pada saya sebagai orang baru di dalam DBKL ni, saya nak supaya saya kenal DBKL, bukan setakat kenal pengarah-pengarah jabatan ataupun jabatan-jabatan yang berdekatan, tapi yang lain-lain saya akan. So far saya dah tahun lepas saya pergi 3, 4, 5 lah, lebih kurang 5 tempat, dan saya cuba nak habiskan dalam sebelum tengah tahun ni lah. Saya nak pergi setiap jabatan, setiap cawangan untuk saya berkenalan, dan untuk samping tu saya boleh menyampaikan mesej integriti lah kan.
nafsu kita ni kita kena kontrol. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Untuk ini kita akan bersama dengan Penguasa Zairin Zulkifli, Ketua Cawangan Pendidikan Masyarakat SPRM Kuala Lumpur dengan tajuk Kesalahan Rasuah dalam Aspek Pengurusan Dana. Dipersilakan. Yelah, saya faham pagi-pagi weekend ni kan kena dengar subjek yang dry macam ni, macam masuk ke, simpan ke, berlalu bagi angin lalu. So saya harap dengarlah ya, apa yang boleh kita jadikan panduan, kita ambil, apa yang tak baik tu kita buang jauh. Okey. Lately ni KP kami iaitu Tan Sri Azamaki telah menegaskan bahawa pegawai-pegawai yang terlibat dengan kes jenayah mesti dibuang kerja. Dadah ke, rasuah ke, curi ke apa semua, buang kerja. Sebab dia tak nak simpan lagi sampah-sampah dalam SPRM. Sebab akan menjejaskan nama baik kita lah. Sama juga, saya percaya jabatan lain pun sama juga. SPRM, tugasan SPRM ataupun tanggungjawab SPRM nombor 1 saja, itu menerima aduan dan menjalankan siasatan. Bila kita jalankan siasatan, ada kes mahkamah, boleh seseorang tu dipertuduhkan, ada cukup bukti, kita akan serahkan siasatan tu dekat AG, Jabatan Peguam Negara, untuk tindakan pendakwaan. Dan kemudian bila Jabatan Peguam Negara AG keluarkan konsen setuju untuk tuduh di mahkamah, dia akan tuduh di mahkamah dan tanggungjawab tu akan diletakkan di bawah mahkamah untuk pengadilan dan pendakwaan lah. Okey, kuasa untuk nak tarik balik kes anak tuduh ke, semua tanggungjawab AG, Jabatan Peguam Negara. SPRM jalankan siasatan dan show sahaja, cari kutip bukti sahaja untuk buat siasatan. Yang nak tarik balik kes kat mahkamah, nak tuduh tak nak tuduh, itu semua AG punya tanggungjawab. Dan seseorang yang disiasat SPRM tu hanya boleh dianggap bersalah sehingga dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Okey, dia ada dua proses lah dalam siasatan ni. Dia ada reman yang pakai baju famous, baju oranye tu, dan juga pendudukan mahkamah. Dua tu kita akan bawa ke mahkamah. Proses reman adalah proses siasatan. Tak bermakna orang yang pakai baju oranye masuk TV tu kita anggap bersalah. Itu adalah salah satu proses siasatan. Mungkin kita reman dia, tapi bila lepas kita jalankan siasatan, kita dapati bukan dia dalam sebenar ataupun dia buka mulut, orang lain yang buat. So kita akan ambil dia sebagai saksi kita. So kalau bila kes dah dipertuduhkan dekat mahkamah, orang yang kita pertuduhkan tu kena proofkan lah, proof not guilty. Dia kena proofkan diri dia sendiri, sama ada dia bersalah ataupun tidak. Okey ke? Straight sangat ke saya? Saya okey saja, kami okey saja, jangan risau. Sebab tak tangkap orang sembarangan, tak. Siasatan kesalahan rasuah bawah yang disiasat oleh SPRM, meminta dan menerima rasuah, mana-mana orang tu bermaksud orang awam, boleh jadi tuan-tuan dan perempuan juga. Dia meminta menerima rasuah sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Contoh, bagi rasuah untuk dipilih sebagai kontraktor dalam sebuah harga. Contoh lagi satu, dia bagi rasuah untuk tidak memilih syarikat polan-polan ni sebagai penenda dalam satu sebuah harga. Tuan tak ada contoh dia melakukan atau tidak melakukan. Tuan-tuan tak berpegang teguh pada integriti, jadilah yang pelik-pelik. Okey, tarifan dana awam. Dana awam tu apa? Selalu orang sebut dana awam, dana awam, dana awam. Tuan-tuan adalah pengurus dana awam. Dana awam adalah satu dana yang diturunkan oleh pihak kerajaan, diturunkan kepada first stage MOF lah, melalui MOF kepada DBKL sebagai pengurus pertama, dan kemudian diturunkan dekat tuan-tuan dan perempuan sebagai pengurus kedua. So tanggungjawab tuan-tuan dan perempuan ni sangat berat, sebab bila tuan-tuan dan perempuan ada kuasa menandatangani tu, mata-mata luar ni akan banyaklah cari peluang, the eagle eyes. Cari peluang nak menyending, nak cari peluang nak dapatkan tender, sebuah harga. Itu benda tu biasa.
So kalau kita tak kuat nak menolak tu, terjadilah transaksi rasuah itu. Okey? Ni antara contoh-contoh penyelewengan dana awam. Paling famous dan paling besar sekali penyelewengan yang disiasat oleh SPM adalah penyelewengan dana perkeso. Dana penjana. So dia punya pengurus dia adalah perkeso lah. Dalam kes ni memang satu Malaysia kita buat operasi secara besar-besaran. Kerugian dan ketirisan 100 juta ni adalah benda yang strong, yang bukti yang cukup kuat. Lagi banyak sebenarnya. Tapi kita nak tuduh orang kat mahkamah tu, nak membuktikan seorang tu bersalah tu berat, susah. Dia punya change of evidence, so kita nak provekan tu susah. So yang 100,000 ni itu saja kita dapat detect. Yang contoh dana penjana ni macam mana dia orang seleweng, syarikat-syarikat ni dia masuk dana-dana ni dibuka melalui perkeso ni untuk bantu golongan-golongan yang masa ni zaman PKP lah, yang nak cari kerja, yang dibuang kerja ke apa semua. So diorang, kalau kita syarikat tu ambil orang bekerja dengan dia, so bayaran yang insentif tu syarikat akan claim dan buat pembayaran dekat pekerja. Sepatutnya yang dapat tu adalah pekerja tu lah duit tu, tapi sebenarnya nama yang dia claim tu tak wujud pun. Dia ambil duit tu, dia running syarikat dia. Ada satu syarikat sampai 400 nama. Dan 400 tu bila kita buka kertas kesihatan, setiap nama 400 tu kita kena cari untuk record statement. Sebab nak provekan yang nama tu sebenarnya tak bekerja pun dekat situ, tapi diklaim sebagai bekerja. Itu dia punya MO lah, modus operandi dia. Kemudian, saya bagi contoh kat sini, bukan kita nak aibkan siapa-siapa. Kita nak buat sebagai panduan kita bersama untuk kita tak mengulangi kesalahan tersebut. So ini contoh kes ahli majlis di Selangor lah. So dia minta 500 untuk sebagai balasan untuk meluluskan permohonan bantuan kewangan membeli buku kelas agama dan moral untuk satu pertubuhan lah. Hanya disebabkan 500 sahaja. Kelayakan dia sebagai ahli majlis terlucut sebab dia berdudukan kamar-kamar kan. 500 je, benda simple saja. Tapi dia punya impact dia tu sangat besar. Sebab tu saya kata, bila ahli majlis ni ada kuasa, tak tolonglah berhati-hati. Dan kalau nak sign sesuatu documentation, kadang-kadang kan orang nak kenakan kita pun boleh juga. Kita pula jenis tak detail, main sign je apa semua, lain tuntut buat benda yang tak betul, kita yang kena. Ataupun orang nak kenakan kita boleh juga. Daripada satu tanda tangan tu sendiri sangat besar impact dia. Kalau pegawai kerajaan ni satu, bila dia ada kuasa pelulus ke apa semua, satu kaki dia dalam penjara lah. Sebab saya tuan-tuan dan puan-puan pun sign dekat OSA kan sebagai pegawai pada awam kan. So tertakluk juga. Di tengah ni sebelah kiri saya ialah yang berbahagia Datuk Seri Samsul Bahrin bin Muhammad Jamil, mantan Timbalan Pesuruhjaya, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selamat datang Datuk. Dan sebelah hujung kita adalah Cik Faizal Mahmud, pengurus cawangan di BKN ya. Jadi untuk tuan-tuan semua yang berbahagia, Datuk Seri Samsun telah terlibat dalam program anti rasuah dan pemantapan integriti ini selama 40 tahun tuan-tuan. 4 dekad Datuk Seri Samsun bergelumang dalam berusaha untuk mempertabatkan integriti dan juga pencegahan rasuah di negara kita. Okay, kita berikan kesopakan yang gemilang kepada Datuk Seri Samsun ya.
hari ini adalah satu lagi siri peringatan ataupun kita punya pesanan lah macam mana kita menguruskan MPP khususnya di Kuala Lumpur ini. Sebab kita tahu satu cabaran yang besar, tuan-tuan dan datuk, tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli MPP khususnya di peringkat yang memegang jawatan tertinggi sama ada di peringkat pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha dan bendahari, dan termasuklah barisan AJK. Itu satu tugas ataupun amanah yang sangat besar. So, supaya melibatkan sama ada di pengurusan dana dan sebagainya. Sebab itu kita adakan khusus pada ataupun program pada hari ini untuk kita ingatkan semula kan sebagaimana kita perlu menguruskan dana ataupun kita punya peruntukan tahunan untuk kita laksanakan program-program di peringkat komuniti ataupun di peringkat MPP masing-masing. Saya juga turut memaklumkan pengisian penting dalam program pada pagi ini ialah sesi lafaz dan juga tanda tangan ikrar bebas rasuah ataupun yang sebentar tadi kita lakukan ataupun IPR yang dilaksanakan bersama pihak MPP, merupakan kali pertama yang diadakan dalam sejarah penubuhan MPP. Saya ucapkan tahniah dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini dapat bukannya sekadar kita mengangkat ikrar, insyaAllah kita dapat menjiwai ataupun memahami apa yang telah pun kita ikrarkan tadi. So, dalam kita punya urusan pentadbiran dan juga urusan seharian pentadbiran MPP di zon dan juga di subzon masing-masing. So, saya harapkan saya juga dari pihak DBKL khususnya dan juga di pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di pihak Jabatan DBKL sangat berharap supaya tidak ada sebarang kes-kes rasuah, salah guna kuasa yang melibatkan integriti dan sebagainya di kalangan MPP wilayah persekutuan, maksudnya daripada pelantikan yang baru ini. So, kita harapkan dan sama-sama berdoa supaya tuan-tuan dapat menjalankan tugas ataupun amanah yang telah diberikan seperti mana yang telah ditetapkan, insya-Allah. So, akhir kata saya lagi ingin mengucapkan berbanyak terima kasih khususnya kepada pihak SPRM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesaharan Bandar, Jabatan Integriti, dan tidak lupa juga kepada barisan penceramah yang telah sama-sama memberikan ilmu dan juga pandangan mereka pada sesi kita pada pagi ini. So, akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini dengan rasminya menutup program anti rasuah bersama Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ataupun MPP dan UPKL dengan sama-sama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kuala Lumpur pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum. Mohon persoalan kita